Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Bersyukur kepada Ilahi kerana pada hari ini kita dapat berhimpun dalam sebuah diskusi ilmiah yang akan membicarakan tentang pornografi. Oleh itu, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan diri saya, iaitu Muhammad Kamal bin Jamil sebagai moderator pada hari ini. Dan seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel. Panel yang pertama iaitu Nur Khairunisa binti Zulkifli. Seterusnya ahli panel yang kedua iaitu Helmi Hakim bin Muhammad Ali. Seterusnya ahli panel yang ketiga iaitu Luman Hakim bin Hamdan. Dan yang terakhir iaitu Muhammad Rifai Amin bin Tolha. Bagi tidak melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan kepada ahli panel yang pertama iaitu Khairunisa. Dia akan membincangkan tentang maksud dan dalil berkaitan dengan pornografi. Pornografi bermaksud bahan bertulis atau visual yang memberangsangkan, yang membawa kepada keinginan seksual. Ia bertujuan untuk memberahikan pemerhati dan pembaca. Ia juga dikenali sebagai porn, smut dan bahan-bahan lucah. Firman Allah SWT berkaitan dengan pornografi. Haram melihat aurat orang lain, apatah lagi yang lucah atau porno. Firman Allah SWT, "Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul aadun." Maksud bagi firman Allah SWT tersebut adalah, dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Surah Al-Mu'minun ayat 5 hingga 7. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli panel yang kedua iaitu Helmi Hakim. Dia akan membincangkan tentang statistik dan punca berkaitan pornografi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator yang telah bertanyakan soalan, iaitu statistik yang menunjukkan ramai ke yang tengok video lucah ini. Di sini saya akan memberitahu dan menerangkan statistik tersebut dari sumber yang saya dapati. Dianggarkan 3 hingga 4 daripada setiap 10 rakyat Malaysia didapati melayari laman bahan lucah atau pornografi dalam tempoh seminggu. Rangkaan berkenaan diperkukuhkan dengan data dikeluarkan laman pornografi terkenal dunia apabila mendedahkan trafik carian bahan lucah di internet oleh pengguna maya di negara ini meningkat kepada 84% sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di sini juga menunjukkan dalam tempoh seminggu sahaja 3 hingga 4 orang rakyat Malaysia daripada 10 menonton video lucah dalam tempoh seminggu. Ini juga diperkuatkan dengan kenaikan 84% sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka menonton video bahan lucah
Allahu Akbar. Selain itu, data berkenaan menempatkan Malaysia di kedudukan 4 negara teratas di dunia selepas Slovakia, Bulgaria dan Ireland serta pertama di Asia yang melakukan carian bahan lucah atau video lucah. Kenapa begitu ramai mereka menonton video bahan lucah untuk mengisi masa lapang mereka? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah ini kita perlu bangga yang Malaysia diikutkan keempat dunia selepas negara-negara Eropah? Dan kita di pertama Asia. Kita adalah juara. Juara apa? Juara menonton video bahan lucah. Adakah itu yang kita perlu banggakan rakyat Malaysia? Sedar rakyat Malaysia, kita ni sudah di akhir zaman. Kenapa menonton video bahan lucah ini sebagai hobi, sebagai amalan mereka? Bukan amalan baik. Amalan yang tidak baik. Ini juga boleh menyebabkan rumah tangga berpecah belah. Kerana ada juga suami-suami di luar sana menonton video bahan lucah untuk kepuasan mereka sendiri. Sebab apa? Mereka rasa menonton video bahan lucah lebih memuaskan daripada isteri sendiri. Allahu Akbar. Oleh sebab itulah kita perlu mengelakkan, perlu mengurangkan statistik ini. Jadi rakyat Malaysia, sedarlah kita ni perlukan banyak amalan untuk dibawa ke sana. Jangan dibanggakan sebabkan statistik ini sendiri. Terima kasih kepada moderator yang telah bertanyakan tentang soalan punca. Kenapa pornografi itu sendiri gemar dipertontonkan pada waktu-waktu atau pada masa yang lapang atau pada waktu yang mereka ingin melihat, menonton itu sendiri. Yang pertama, mereka rasa tenang. Kenapa? Menonton pornografi itu sendiri adalah satu-satu cara bagi pihak lelaki yang telah berkahwin, mereka rasa rileks walaupun mereka telah menjalani hubungan seksual yang baik bersama isteri. Kenapa berasa lebih tenang jika menonton video porno daripada menjalani hubungan bersama isteri? Sedangkan dengan isteri itu sendiri mendapat pahala, jika menonton pornografi mendapat dosa. Yang kedua, imajinasi yang tinggi. Bagi lelaki, daya imajinasi lelaki yang sangat berbeza daripada perempuan. Otak lelaki mudah terangsang dengan visual atau pandangan mata kasar. Dia yang sedang termenung pun boleh berfantasi. Sebab itu mereka lebih suka video porno untuk memudahkan proses otak mereka.
Jika dia dipertontonkan daripada kecil hingga besar, tidak mustahillah bermacam-macam fantasi dia boleh berfikir terhadap seorang perempuan yang diminati atau dia suka, dan bayangkan dia membuat perkara tersebut mengikut video porno yang telah dia lihat bermacam-macam. Yang ketiga, rasa lebih selamat. Kerana apa? Semua orang tahu seks bebas akan menyebabkan penyakit kelamin. Setengah lelaki berfikir dengan menonton video lucah akan terselamat dengan segala penyakit. Ini tidak. Tahu tak, menonton video lucah pun boleh mendapat penyakit juga. Kerana apa? Dia boleh merosakkan hati. Jika menurut Islam, merosakkan hati. Sebab apa? Tidak dapat mendapat hidayah atau mendapat keberkatan dalam hidup, atau yang perkara yang baik-baik daripada Allah akan tersekat disebabkan apa? Gemar menonton video pornografi. Itulah punca kenapa video porno itu sendiri menjadi satu amalan pada rakyat Malaysia ataupun di serata dunia. Berdasarkan statistik dan punca yang telah dibaca oleh ahli panel yang kedua, iaitu Helmi, hal ini amat membimbangkan kerana ia akan memberikan kesan buruk terhadap masyarakat Indonesia. Maka ibu bapa dan ahli keluarga hendaklah mempamerkan akhlak yang baik serta dapat memerhati setiap gerak-geri anak-anak, rakan-rakan dan saudara. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Luqman Hakim. Dia akan membicarakan tentang kesan ketagihan pornografi dan cara untuk berhenti menonton video lucah. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kerana telah memberi saya peluang untuk menerangkan tentang kesan-kesan dan juga cara-cara berhenti daripada tabiat melihat video pornografi. Banyak keburukan pornografi yang ramai orang tak tahu. Perbuatan menonton video lucah bukan sahaja akan menjejaskan kesihatan otak, malah memberi kesan terhadap keseluruhan aspek fizikal dan mental individu. Banyak dari kesan-kesan yang berlaku ini boleh menjejaskan aktiviti harian mereka seperti bekerja, belajar dan bersosial. Orang yang ketagih kepada pornografi ini sama dengan ketagihan terhadap dadah. Kerana saat mereka menonton video lucah, otak mereka akan berfikir sesuatu yang negatif. Mereka akan menjadi cepat marah jika mereka tidak dapat apa yang mereka mahukan, seperti menonton video lucah. Dengan tidak dapat menonton video lucah seperti kebiasaannya, menyebabkan emosi mereka menjadi tidak stabil dan resah setiap masa. Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan keyakinan seseorang, menyebabkan prestasi dalam pekerjaan juga menjadi semakin merundum dan tidak produktif. Mereka yang mengamalkan tabiat menonton pornografi ini juga mempunyai kesukaran untuk bersosial. Ia juga mungkin disebabkan mereka takut akan penilaian orang lain terhadap tabiat menonton video pornografi dan onani yang ada pada mereka. Otak seseorang yang sering menonton pornografi juga akan menjadi lemah dan tidak dapat memahami sesuatu yang dengan pantas. Oleh itu mereka akan ketagihan, mempunyai kesukaran untuk memahami sesuatu ilmu yang baru. Jika ianya menjadi semakin serius, mereka akan mula melihat wanita sebagai objek seksual semata-mata. Setiap wanita yang lalu di hadapan mereka akan dilihat umpama menembusi kain pakaian wanita tersebut.
Apa yang mereka lihat itu bagi mereka bukanlah seorang individu wanita. Sebaliknya, punggung, buah dada dan pelbagai imajinasi pelik dan kotor yang mereka bayangkan. Ia juga merupakan salah satu tanda hati mereka telah menjadi kotor dan hitam, dan juga bukti bahawa minda mereka telah tercemar. Jika anda mempunyai tanda-tanda seperti ini, saya sarankan anda berhentilah secepat mungkin. Banyak kesan buruk yang boleh berlaku berbanding kesan positif. Untuk persoalan yang kedua, bagaimana cara-cara untuk berhenti daripada melihat video pornografi? Untuk berhenti, perlu kuatkan keinginan dan keazaman anda untuk berhenti dari melakukan perbuatan tersebut lagi. Ianya bukan perkara yang mudah, sebaliknya memerlukan usaha yang teguh dan pengorbanan yang tidak berbelah bahagi. Boleh dapatkan khidmat kaunseling atau nasihat daripada pakar psikologi berkenaan ketagihan anda. Pakar kaunseling dan psikologi telah dilatih untuk menguruskan kes-kes berkenaan ketagihan, lebih-lebih lagi ketagihan terhadap pornografi yang semakin meningkat saban hari. Jangan takut, jangan khawatir kerana mereka sentiasa akan membantu anda jika anda ingin mendapatkan khidmat nasihat dan pandangan berkenaan ketagihan pornografi ini. Yang kedua, kadang-kadang mereka yang ketagihan kepada pornografi ini adalah disebabkan mereka tinggal berseorangan. Apabila berseorangan, otak kita secara tidak langsung akan memikirkan sesuatu perkara yang menyeronokkan untuk menghilangkan rasa bosan. Waktu itulah otak anda akan tercari-cari sesuatu yang boleh memberi keseronokan kepada kita. Lagi-lagi jika perkara itu sudah biasa kita lakukan, seperti menonton pornografi. Jadi elakkanlah duduk berseorangan di dalam bilik sambil bermain handphone atau laptop dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap apa yang saya telah sampaikan sebentar tadi terjawab kedua-dua soalan. Saya serahkan kepada moderator. Dengan apa yang Luqman telah sampaikan tadi, kita dapat lihat kesan yang amat buruk terhadap masyarakat. Ini juga akan melahirkan generasi-generasi yang rosak minda dan akhlak. Ia amat membahayakan terhadap kita. Dan tidak melengahkan masa lagi, kita akan pergi ke ahli panel yang terakhir, iaitu Amin. Amin akan membincangkan tentang cara atau langkah untuk menghalang budaya pornografi dalam masyarakat dan membendung, seterusnya membuat kesimpulan bagi tajuk kita pada hari ini. Sekian. Terima kasih pada Aina Akmal sebagai moderator kita pada majlis ini. Sekarang saya akan menerangkan cara mengatasi dan membuat kesimpulan dalam isu berkaitan dengan pornografi. Yang pertama, melakukan kaunseling hubungan. Kaunseling dapat membantu menghilangkan rasa candu pornografi dengan membicarakan satu sama lain, akan menumbuhkan kepercayaan antara pasangan. Yang kedua, pengobatan. Walaupun tidak ada ubat khusus, seorang dapat melihat penyebab darinya kecenderung pornografi. Jika disebabkan rasa tertekan, stres atau pusing, orang tersebut dapat meminum ubat penenang. Namun baiknya berkonsultasi dengan doktor terlebih dahulu. Perubatan gaya hidup. Salah satu cara paling efektif untuk menghindari kecenderung pornografi iaitu mengubah gaya hidup menjadi lebih sihat. Seorang dapat mengalami kecandungan pornografi akibat rasa bosan dan kelelahan. Dan kesimpulan pada isu berkaitan pornografi, saya menyimpulkan iaitu secara prinsipnya perlakuan LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia. Namun
ia tidak menafikan hak golongan hal untuk dibimbing dan dinasihati. Pendekatan ini adalah selaras dengan prinsip dakwah dalam Islam agar memberi peluang kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat untuk memperbaiki diri dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada ahli panel yang terakhir, iaitu Amin. Akhir kata daripada saya, ingin mengucapkan kepada semua ahli panel dan terima kasih kerana sudi membicarakan tentang isu pornografi pada hari ini.